Dan kita bukan kata ahli politik ni support penjara, tak. You wash your hand and you walk away. And that's what happened. Kalau kita tak plan betul-betul, dia jadi problem. I'm not a fan of private university. Tapi satu digelar sebagai king of delay. Firefly, maybe you next. Malu tu tuntutan dalam Islam. Betul saya tak tahu ni. Jangan ingat saya tahu. Tapi saya betul-betul tak tahu. Normalisasi perbincangan lucah. We have a sick society. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita ke podcast Relax Bro. Episod yang ke-21. 21. Okey, 21. Bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari. Saya Wan Agil Wan Hassan. Dan jangan lupa terus follow kami di semua platform kami di social media, di Spotify, Facebook, YouTube, TikTok dan juga Instagram untuk kelestarian dan kelangsungan perjuangan Relax Bro untuk mengangkat isu-isu yang boleh menenangkan isu-isu yang panas tetapi bertujuan dan mematlamatkan ketenangan dan kesejahteraan. Dia perbincangan yang relax. Yang relax. Hasilnya kita nak relax. Kita nak relax supaya tidak terlibat dalam menyalahkan orang, kutuk orang ke, maki orang ke, aibkan orang ke. Itu bukan matlamat kita. Kita lebih kepada berkongsi idea dan pandangan dan pendapat daripada kami untuk anda nilaikan sendiri. Ya? Okay, Agil, isu kita minggu ni macam mana? Sebelum tu sihat dok Sihat. Lawa baju. Macam colour hari ni baju belang-belang. Menggambarkan kepelbagaian. Kuning ada, pink ada, biru ada, hijau ada. Dia berapa tadi ni? Ada kawan kita belakang ni, dia masak Maggi. Bau. Dia makan Maggi, bau tu la ilaha illallah. Teringat Saya lama tak makan Maggi dok. Saya 5-6 tahun tak makan Maggi. Memang lama tu. Ada satu, apa dia panggil? Stigma. Saya belajar maktafi Quran dulu. Ada sebahagian daripada orang kata makan Maggi ni dengan makan kepala ikan. Dengar lu, Maggi kepala ikan ataupun semut, dia boleh menghilangkan kekuatan hafalan. Jangan makan Maggi, jangan makan kepala ikan, jangan makan semut. Ya, so-called lebih kurang Ajinomoto lah. Tapi masa student tu kita masak Maggi dalam besen je. Okey. Berjamaah. Saya masak Maggi dalam cerik elektrik. Cerik elektrik. Dulu besen basuh tu. Kita tuang Maggi 5, 6, 7, 8 bungkus. Ambil dia makan air panas. Tuang. Kucai. Style. Tak telur lah. Telur mesti. Telur tu mesti. Telur mesti. Tapi lah macam Maggi ni. Saya kalau makan Maggi masa belajar tu, kita rendam lah. Tapi bila dah selepas tu belajar tu, dia tak main rendam tak syok. Rendam tak syok. Dia kena tumis. Dia kena masak. Itu selepas berkahwin. Dia ada berumah tangga. Ada tapi saya pelik kalau orang dah berkahwin tapi masih makan rendam. Macam mana? Itu settle siapa? Kawan kita. Tu kawan kita tu. Orang tak makan dah Maggi rendam ni. Zaman student je makan. Tak, bukan tu. Bukan rendam. Dia makan separuh. Dia rendam separuh. Separuh saya simpan untuk dinner lah. Itu sama kita belajar. Aduh. Tapi ada satu sikit. Ada satu kafe di Indonesia. Saya ingat nama dia kafe tu Abnormal Cafe. Kedai kopi. Abnormal. Sangat popular di Indonesia. Yang saya difahamkan dia punya sejarah cerita. Sebab apa? Sebab dia minum kopi dengan Indomie. Kopi dan dia jual makanan dia Indomie. So sehingga kan syarikat Indomie rasa satu ketika tu dia kerana banyak sangat order dan dia cerdik, dia order Maggi Indomie ni yang dekat-dekat nak expired. Lebih kurang sebulan, 2 bulan nak expired. Jadi dia beli secara pukal. Murah. Harga murah. Dan kemudian oleh kerana dia berjaya bisnes dia, saya difahamkan Indomie take over the company. Bukan beli share dan buka banyak di Indonesia. Hebat. So kalau siapa-siapa yang nak pergi try kopi latte ataupun mocha ke ataupun black coffee ke dengan Indomie, boleh pergi Abnormal Coffee di Indonesia. Boleh try kat bawah.
Tak tahu. Kita boleh try. Kita boleh kawan buat Maggi rendam tadi ni. Kita boleh pergi try minum kat bawah. Coffee bean ke? Coffee bean ke? Orito ke ada? Okay. Okay. Alright. So topik kita minggu ni ada beberapa topik untuk kita bincangkan. Yang pertama sekali ada lagi cerita pasal polis ni tak habis lah. Dulu kita pernah cerita pasal IPCMC, kita pernah cerita pasal isu berkaitan dengan credibility polis, etika polis, isu rasuah di kalangan polis. Tapi kita jarang bincang kekangan-kekangan yang dihadapi oleh polis dalam memastikan dia menjalankan tugas dengan lebih baik. Satu perkara yang saya respect dengan Datuk Seri Suhaili ni, pengarah GSJ yang baru ni, yang saya rasa dia antara selepas Datuk Datuk yang timbalan IGP tu, Ayub Khan. Yang popular lah buat masa ni lah. Kan, selepas dia jadi ketua, dia jadi pengarah GSJ, lepas tu jadi ketua polis Johor dan jadi timbalan IGP. Selepas dia, nama Datuk Suhaili ni tak kurang hebatnya. Sedang naik. Tak kurang hebatnya. Dari si karakter dia kan. Dan dia ada buat satu town hall di Klang. Dia buat satu, sebelum ni saya rasa nama dia meletup. Satu town hall dia, seingat saya di Penang ke USM. Tak silap saya yang dia balun polis yang ambil rasuah ni semua ni. Ya. Jadi dari si karakter ni Datuk Suhaili ni, saya tak pernah baca lagi lah nama dia keluar di edisi siasat. Mungkin saya terlepas pernah, tapi saya tak pernah nampak nama dia keluar di edisi siasat. Ada. Ada. Jadi, biasalah edisi siasat ni, biasalah kita pun tahu lah. Kita pun tahu kan siapa belakang dia kan. Macam mana dia, siapa belakang dia saya tak tahu. Saya tahu tapi saya tak nak buat, orang kata takut tertuduh lah. Cumanya edisi siasat ni ada benda-benda yang mungkin tak tahulah, pada saya info-info mungkin ada kurang tepat, mungkin ada yang tak yang semua betul. tepat lah, tapi dia macam memukat. Tapi saya senang simple je, better serah pada siasatan je lah. Tapi itulah, payah nak tuduh-tuduh orang ni. Dia balik pada isu dia lah. Jangan polis siasat polis. Tak jadi cerita. Dalaman sudah lah. Dalaman sudah lah. Kalau nak pun buatlah proper. Buat proper lah. IPCMC tu buatlah proper. Cuma yang pasal Klang ni, dia sampai ke level IGP pun dah buat statement. Dia asal dia untuk pengetahuan penonton dan mendengar. Asal dia bila Datuk Seri Suhaili dia buat town hall di Klang. Dan akhirnya dia ada satu heated argument, bukan gaduh, dia heated argument dengan MP Klang, Gana Batirau. YB Gana Batirau mengatakan bahawa ahli politik tidak terlibat dalam setengah proses membuat keputusan dan sebagainya. Tidak dilibatkan. Tak dilibatkan. Dan saya rasa polis pun ada juga kekangan tu. Mereka juga tak dilibatkan dalam setengah proses membuat keputusan, terutamanya dalam proses-proses merancang, mungkin pembangunan dan sebagainya, yang mungkin ada risiko-risiko tak sengaja pembangunan tu mewujudkan pocket criminal spot. Dia simple kadang untuk pengetahuan penonton. Kadang-kadang kita bila design kawasan perumahan, kawasan pembangunan ni, kita tak perasan lorong tu orang boleh buat untuk ugut, orang boleh buat untuk ragut. Kadang-kadang boleh jadi tempat pusat penagihan, pelacuran dan sebagainya. Yang kita tak perasan dan kita perlukan rumah kedai lah especially. Kita nak kena minta maklumat dan ataupun pandangan daripada pihak yang berkuasa. Dan ini yang saya rasa cuba disampaikan oleh Datuk Seri Suhaili. Saya minatnya town hall tu. Pendekatan town hall yang dibuat oleh PDRM pada saya sangat bagus dan perlu diteruskan. Dan saya juga mengharapkan PDRM libatkan ahli politik. Kenapa saya katakan? Ini simple argument je, Gil. Simple je. Di kalangan pengundi-pengundi ni, yang vote ni, ada daripada kalangan pengundi yang penyenayah pun. Ada daripada kalangan mereka, mungkin tak tertangkap lagi. Betul. Dan ada mungkin yang dah ditangkap pun, dah dikenakan hukuman pun, dia keluar daripada hukuman pelaksanaan hukuman ke atas dia still boleh ada hak mengundi. Betul. So jadi semua tu ada. Dan kita bukan kata ahli politik ni support penyenayah. Tak. Itu bukan maksud saya. Tapi pengundi kita terdiri daripada pelbagai latar belakang. Betul. Ada yang baik pun ada yang jahat pun ada. Ada belaka, semua tu ada. Dan tak dinafikan ada juga ahli politik pun yang bermasalah. Masalah terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Itu pun ada, ahli politik pun ada. Saya tak kata ahli politik semua bersih pun. Tapi apa yang saya cuba nak sampaikan sini, oleh kerana itu, ahli politik ni dia kenal lah. Walaupun mungkin dia tak tahu orang tu buat jenayah ke apa ke, tapi tentunya dia kena
berada dalam dia akan berada dalam satu situasi yang sulit. Contohnya apabila orang dia, katakanlah pengikut dia buat jenayah contohnya. Okey, lepas tu minta tolong dia. Okay, dia nak kena bercakap dengan pihak balai polis ke, minta tolonglah lepas ke, katakanlah langgar lampu isyarat je lah. Kita kata benda-benda kesalahan lalu lintas contohnya. Nak minta OAB tolong sat OAB. Kira-kira ke contohnya, bincangkan bantu ke apa ke. So, secara langsung atau tak langsung dia terlibat dalam menguruskan soal keselamatan setempat. Secara tak langsung. Okay. Sama ada dia tahu benda tu jenayah ke, dia tak tahu ke, pada saya dia kena buat kajian lah. So sebab tu keterlibatan ahli politik dalam, bukan pada saya bukan soal membuat keputusan, tetapi setidak-tidaknya ada awareness, ada knowledge tentang proses-proses yang perlu diketahui soal keselamatan di parlimen dia, di kawasan dia. Penting. Nah, jadi saya puji apa yang PDRM buat, tanya kepada IGP, tanya kepada Deputy IGP dan juga tanya kepada pengarah JSJ Datuk Seri Suhaili atas inisiatif yang diambil ini, dan buat pula di Kelang. Kelang pun minta maaf lah, Kelang pun bukan kita cakap, orang yang bercakap. Dia memang sentimen tu macam tu. Dia sentimen dia begitu. Banyak jenayah di sana dikaitkan dengan jenayah di sana, banyak gangsterism di sana, banyak dikatakan juga parti di sana juga banyak, sehingga menimbulkan huru-hara dan keadaan yang tidak menyenangkan orang di sana. Apapun perkara ni, saya rasa saya nak puji tindakan tersebut dan perbanyakkan lagi tahun seperti ini supaya kita dapat cari kerjasama yang positif erat antara pihak keselamatan dan juga ahli-ahli politik di kawasan setempat, supaya kita yang pentingnya adalah keamanan, kesejahteraan tempat tersebut. Saya pertama sekali kita ucap tahniah pada polis lah. Yang macam Dok cakap tadi, saya setujulah. Dengan keadaan yang mana sentimen orang ramai terhadap PDRM tak berapa cantik, dari segi kebolehpercayaan dan juga orang kata sifat the respect lah, the respect it's not there lah. Maksudnya tak ramai orang nak respect polis because of banyak isu yang melibatkan polis yang kita rasa tak patutlah kita ambil pukul rata. Tapi engagement macam ni perlu dibuat sentiasa. Maksudnya memang PDRM ni, kerjasama dia dengan rakyat ni tak boleh tidak, mesti berlaku dan sentiasa berlangsung proses engagement. Saya suka idea dulu, saya tak pasti sekarang ada tak ada, konsep rakan kop. Saya suka konsep rakan kop ni sebab dia engagement dengan student mahasiswa universiti. Dia melibatkan masyarakat setempat dan juga polis untuk bekerjasama dalam membenteras dan juga mencegah aktiviti-aktiviti jenayah, which is very good. Yang tu mungkin kalau tak ada, ataupun mungkin saya tak tahu, tak pernah dengar dah sekarang ni rakan kop ni. Kalau tak ada ataupun dah kurang, saya rasa mungkin PDRM patut melihat semula keperluan mewujudkan ataupun memperkasakan rakan kop. Ini satu. Kedua, saya nak sentuh sikit, walaupun benda ni agak dry, saya nak sentuh juga pasal perancangan bandar. Sebab apa yang Datuk Seri Suhaili kata tu betul. Bila pembangunan yang dibuat tidak teratur, dia punya, itu fundamental argument dia. Pembangunan yang dibuat tidak teratur, untuk pengetahuan pendengar dan penonton, bila pembangunan ni diluluskan, dia diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi bila pihak berkuasa tempatan luluskan sesuatu perkara, yang duduk dalam proses membuat kelulusan ni kadang-kadang ada orang-orang politik. Yang ni saya setuju juga, orang politik tak patut duduk dalam kedudukan membuat keputusan bila datang benda-benda teknikal macam ni. Dia patut bagi pada yang ada kepakaran teknikal lah. Sebab bila saya belajar di UTM, saya ingat lagi, saya tak nak sebut siapa nama profesor tu, saya tanya dia macam ni, kalaulah kita present 3 plan di peringkat, sebab saya perancangan bandar, saya belajar perancangan bandar di UTM Skudai, Johor. Bila dalam situasi kita bagi 3 option perancangan kepada politician, kata nombor 1 50-50, baik untuk masyarakat, baik untuk ahli politik lah, 50-50. Nombor 2 mungkin 80% baik untuk masyarakat, 20% baik untuk ahli politik. Nombor 3 mungkin 20% baik untuk masyarakat, 80% baik untuk ahli politik. Dekat sini ada problem. Ahli politik akan sentiasa, kebanyakannya, bukan selalu, kebanyakannya tak even consider 50-50. Dia consider untung dia 80%, masyarakat 20%. Ini masalah. Dan bila saya tanya, apa sebagai seorang perancang bandar, apa kita patut buat? Do you know what the answer, Doc? What? You wash your hand here, you walk away.
You wash your hand and you walk away. And that's what happened. Saya tak cakap semua. Tapi itulah hakikat kebenarannya. Pakar yang membentangkan cadangan, akhirnya bila dibuat keputusan oleh ahli politik yang lebih memihak kepada dia, pakar tadi akan wash their hand and walk away. Tanpa kita argue. Tapi mungkin culture tu dalam makin lama makin berubah lah. Harap-harapnya makin lama makin berubah. Sebab tu saya suka lihat, kalau boleh, biar pakar terlibat dalam proses perancangan ni. Macam kalau polis nak kena ada, dan panggil polis. Untuk bagi pandangan, untuk bagi maklum balas. Dan libatkan orang-orang yang sepatutnya lah. Yang tak sepatutnya tak payah lah. Okay, tapi saya argue sikit ya. Saya okey terlibat ahli politik tak perlu terlibat dalam membuat keputusan. Faham? Tapi dalam proses perbincangan itu untuk boleh memberikan pendapat dan pandangan. Itu saya setuju. Okay. Sebab kok mana pun macam saya katakan tadi, dia wakil politik dia wakil rakyat. Dia wakil rakyat. So bila kata rakyat di belakang dia ni terdiri daripada paling baik pun ada, paling tak baik pun ada. So dia nak kena tengok dari sudut keseluruhan demografi kawasan lah. Betul. Dia kalau ahli macam ahli-ahli majlis ni, kita let's be real about it lah. Ahli-ahli majlis ni kadang-kadang dilantik pun di kalangan orang politik. But it's okay. Macam kita pernah cakap banyak kali pun, kita ada isu pasal JLC dulu kan. Nak lantik boleh, tapi lantik daripada mereka yang ada latar belakang yang sesuai. Faham. Yang sesuai. Yang tu itu saya rasa benda yang patut kita buat lah. Dan last kali saya rasa Dok, kita mengharapkan banyak lagi lah town hall seperti ini berlaku di peringkat PDRM, dan libatkan lebih ramai pihak di peringkat jawatankuasa atau di kawasan-kawasan pihak berkuasa tempatan, dan kalau boleh be more kreatif, gunakan teknologi. Kalau kita boleh ada chatbot, kita boleh chatbot dengan Telekom, kita boleh chatbot dengan kalau boleh polis pun buatlah chatbot. Konsep chatbot ni saya rasa lebih senang untuk rakyat engage, dan saya rasa banyak teknologi company yang boleh bantu PDRM. Mungkin ada menteri-menteri yang pakar dalam sistem pun boleh bantu PDRM kan? Kenapa tidak kan? Jadi kalau boleh kita buat, saya rasa itu peranan boleh dimainkan oleh MCMC Mosti, MCMC, dan mungkin boleh terlibat dengan mana-mana syarikat swasta yang boleh bekerjasama dengan kerajaan lah. So kita ucapkan selamat maju jaya pada PRM. Teruskan usaha bersama masyarakat. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini dengan topik seterusnya. Relax bro.